rasakan sekarang, apa yang dia punya point ialah bila kita MCO ni, dia galakkan kita untuk buat online, apa-apa pun buat online. Sebab virus ni since dia tak ada lagi antivirus, dia lambat lagi sebenarnya. Actually daripada last year December yang sejak berlaku dekat China tu, it takes sekurang-kurangnya kalau nak dapat virus pun diorang dah start buat kajian, mungkin dalam 2 tahun lagi baru dapat vaksin. So sementara nak dapat vaksin ni, kita ni nak kena amalkan new norma kehidupan, bermaksud kita hidup bersama dengan virus ni. Walaupun dia tak diundang, tapi kita terpaksa hidup dengan dia. Bermaksud sebab tu kerajaan kata kena jaga distance, kena jaga kebersihan diri, semua tu. Sebab kita terpaksa hidup dengan dia. Nak tak nak, you suka tak suka, you kena hidup dengan dia. Seolah-olah macam you ni, katalah kalau you sedang bekerja sekarang pun, satu masa ada bos baru datang. Contoh. So bila bos baru datang, dia ada satu life yang baru, cara bekerja yang different daripada cara bekerja kita yang lama. Mungkin dulu kita dah selesa, oh bos yang dulu baik hati, bos yang dulu bos yang dulu tu satu kepala dengan kita. Sekali datang bos baru ni ada dia punya kepala sendiri. So nak tak nak kita kena follow. Time tu lah kita duduk membawang belakang bos tu kan, macam tak selesa lah everything. Alah bos ni tak best lah, bos tu lah, adalah complain. So it takes time. Macam PKP ni, dah berapa lama dah 50 hari lebih sebelum ni, apa yang kita dah buat sepanjang MCO? Adakah kita duduk diam saja, atau adakah start je PKP kita dah start berfikir nak buat apa? Adakah sampai sekarang kita masih tak buat apa-apa? You kena tanya diri you sendiri, you yang mana satu. So that's why dia kata apa yang you kena buat ialah you start dulu. Even though you dah ada ilmu ke, you rasa macam dah 50 hari ikut PKP, takkanlah tak ada sale langsung, takkanlah tak boleh nak buat apa-apa kan. So takkanlah kita nak start. Lepas tu nak buat bisnes pula, kejap-kejap kejap-kejap stok habis. Saya macam tiba-tiba dapat idea pula, this is the way macam mana kita nak create satu urgency. Maksudnya jangan mengeluh lah. Jangan mengeluh. So itu sebenarnya bukan masalah, tapi ia sebenarnya ada peluang. Ambil nampak tak? That's why dia kata you mulakan, you ada stok ke, you tak ada modal ke, you apa ke, macam mana pun you start dulu. Bila you dah nampak problem tu sebagai peluang, you akan bermula. Bila you mula, you akan cuba menarik, attract positive energy. So positive energy ni datang daripada diri you sendiri. Bila you dah attract the aura tu, bermaksud you boleh attract the customer. So ini yang kita nak kan. Kita kena ambil satu macam dalam banyak-banyak benda, kita kena jadi satu yang outstanding. Maksudnya katalah masa tengah COVID ni, semua orang ada masa, semua orang ada banyak masa untuk online. Nak lagi macam sekarang ni bulan puasa. So diorang daripada pagi, mana yang stay daripada selepas subuh tu, diorang ingat dia buat apa. Kalau dia tak pegang telefon, kalau dia tak tengok TV, dia mesti akan tengok phone, dia mesti akan online. Kalau dia tak online kat IG, dia online dekat FB, dia online kat mana-mana je. Kadang-kadang dia tengok Shopee lah, tengok tu semua kan. Okay, yang tu kita tak boleh nak ni lah. Tapi saya bercakap tentang social media. Dalam berapa ramai orang yang online, 90% daripadanya akan meneliti social media. So dekat situ kita brand ourselves, kita buat sesuatu lain daripada orang lain yang orang lain tak buat. Tapi boleh try, sebab daripada situ bila kita cuba and selalu promote, walaupun kita ni bercerita tentang benda yang sama je ke, sebab orang dah faham kita ni ada bawa produk ataupun servis. So daripada situ kita akan kita kena create awareness untuk orang lain apa yang kita ni buat. Tapi jangan macam terlalu hard sell sangat, tuju kepada cuma produk, ada produk. Tengok muka Aiza tu produk, sikit-sikit produk kan, macam tu lah. So tak nak macam tu. So at least kita selitkan dengan kita punya daily life. Kita punya, hari ni I nak masak apa, I bagi tips lah. So make it seolah-olah macam benda yang santai, yang orang boleh terima, and then boleh terima akal.
So benda setiap kali yang you buat tu, you mesti touch diorang punya perhatian. Atau paling senang you buat motivasi ke, selalu share doa pagi-pagi, lepas tu bagilah kata-kata semangat untuk orang, so orang tak akan rasa boring, tak akan rasa boring, and then orang akan ingat. Okay, satu lagi nak cerita pasal yang dia orang selalu viral kan. Dia suruh kita buat video setiap hari, bermaksud setiap hari juga kita ada pesanan-pesanan penaja lah, pesanan-pesanan kita kepada orang yang nak tengok kita ni. And then setiap kali kita bagi pesanan tu, pastikan ada isi, and then pada akhir tu dia ada macam satu trademark. Contohlah macam agaknya macam saya suka macam okay, ataupun kita cakap okay, memang sempoi, atau macam tu lah. Ataupun dia kata okay, terima kasih semua atas sokongan anda, semoga berjaya, insyaAllah kita berjaya dunia dan akhirat. Ada perkataan tu setiap hari dan setiap kali you akan sebut. So bila satu masa orang lain dengar perkataan tu dekat orang lain yang sebut pun, orang tu akan teringat kat kita balik. Faham tak? Kita buat satu video and then kita pesan. Lepas tu at the end of pesanan tu, kita cakap kita macam ada satu trademark tu, contoh macam kita kata, okay, jom berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Setiap kali kita punya post tu, kita akan sebut benda yang sama. So some other day, kalau orang tu dengar orang lain yang sebut benda tu, dia orang akan, ni Aiza cakap ni. Maksudnya kalau dia tengok Aiza ni tak cakap, dia mesti akan cakap juga perkataan tu. So kalau nak dengar benda tu, siapa yang paling sedap menyampaikannya, mesti Aiza orangnya. Macam tu. Okay, you cuba download apps InShot, INSHOT. Download, lepas tu dekat situ senang untuk kita buat video. Make sure video tu ada watermark. Watermark tu maksudnya ada nama kita kat situ. Macam saya suka gunakan my name is Aiza, hashtag my name is Aiza, ataupun kita buat alamat kita lah. Kita buat alamat kita, alamat IG kita, alamat Facebook kita. Sebelum tu kita pastikan IG kita nama yang sama dengan kita punya Facebook, nama yang sama. Tak kisahlah ada TikTok pun nama yang sama. So kita gunakan InShot ni untuk letak satu title. Bila kita buat satu video yang menarik, katakan video tu menarik, tiba-tiba viral, orang lain share kat atas, orang lain share. So some other day, kita punya ni orang dah lost contact dah. Siapa punya video ni? Tak tahu siapa. So bila letak alamat tadi, orang boleh search balik kita. Orang search balik kita, FB dia lah, NZAIZA, macam tu. So dah tahu dah mana nak cari orang ni. Okay? Okay, and then jangan lupa setiap kali kalau misal kata kita buat video tadi, penutup tadi yang selain yang saya kata letak ayat sempoi lah, jom berjaya insyaAllah, atau you go girl, selain kita letak benda tu, kita kena letak satu lagi, kita panggil dia call to action, CTA. Maksud call to action tu, kita suruh orang buat sesuatu. Contoh, anda suka dengan video saya, komen yes, macam tu. Ataupun anda berminat, sila PM saya. Ataupun anda berminat, sila WhatsApp nombor di bawah. Macam tu. So benda ni pun penting, call to action, sebab kita nak suruh orang ada engagement dengan kita. Ataupun sini yang paling senang dia kata, tak pakai modal pun. Anda berminat, PM. Ataupun macam ni, anda berminat, type berminat. Kalau dia cakap berminat pun, kita pun bukan je nak close kat dia lagi pun. Just kita consider as dia tu prospect lah. Sooner or later dia akan jadi klien kita juga, insyaAllah. Kena pandai tangkap trending. Tahu tak kena pandai tangkap trending tu macam mana? Satu ialah masa musim PKP ni kan, masa awal-awal Perdana Menteri isytiharkan, duduk di rumah, jangan pergi mana-mana, jangan ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Kan dia jadi macam satu viral kan. Lepas tu dia orang buat video, maksudnya kita ikut trending. Ikut trending, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Macam tu lah. So
Bila trending, dekat dalam Google, kita ada Google Trending. Bila kita buat sesuatu yang trending tu, orang akan search and orang akan ikut. Bila orang dengar, jangan pasal lah benda ni viral apa benda lah, apa benda. Lepas tu, dia orang akan search lah. Bila dia orang search, nanti nampak kita punya post kat situ. Tu salah satu cara untuk kita umpan customer tadi. Lagi satu, kita gunakan testimoni. Macam tu testimoni yang mana kita menggunakan orang lain untuk iklan kita. Lepas tu kita suruhlah orang tu post. Orang tu post, lepas tu paling tidak pun dia kata apa, kalau you tak ada kawan-kawan pun yang tak sporting lah, kata busuk-busuk pun, you ada anak tu ada FB, you suruh anak you share. Digunakan medium orang lain untuk memudahkan kita promote kita punya servis ataupun produk tu. Diorang suka apa? Diorang suka guna social media yang mana satu? Suka yang paling banyak FB lah. FB, lepas tu buat dekat IG. Ada yang buat dekat FB, IG, apa lagi yang ada? Twitter, LinkedIn. It's actually semua tu adalah social media. You orang kalau boleh jangan terhadkan kepada certain social media je. Spend dalam satu hari, make sure you post kat dalam Facebook and then IG juga, and then dekat dalam LinkedIn juga, sebab setiap satu social media ni dia ada pasaran-pasaran yang berlainan. For example TikTok. TikTok ni dia adalah satu tempat platform untuk you dapat customer yang anak remaja-remaja. So jangan limitkan kita punya social media tu dekat satu tempat je. Make sure kita letak kat tempat-tempat lain juga. Macam you buka company, you nak ada cawangan. Betul, nak ada cawangan pertama. Katakan cawangan pertama ada 10,000 sale, cawangan kedua ada 10,000 sale, cawangan ketiga 10,000 sale, ada 10 cawangan dah berapa ribu? Dah 100,000 sale kan? So inilah cara dia. Sebenarnya kalau guna TikTok, dia ada satu setting yang kalau kita post kat TikTok, dia keluar kat FB dan IG automatic. So you dah jimat masa. Kita ada personal Facebook, betul? Ada personal Facebook. Tapi personal Facebook kita ada berapa orang yang follow. Walaupun kita ada 5,000 friend list sekalipun, bukan semua yang follow kita tau. So sekarang macam mana kita nak buat semua friend list kita tu add kita sebagai dia follow kita? Macam mana? Cara dia daripada Facebook personal kita tu, kita convert kepada page. Bila convert kepada page, dia ada satu button yang you boleh tarik semua friend-friend daripada Facebook masuk dekat dalam Facebook page tadi, and then automatically semua senarai nama yang dekat dalam Facebook personal tadi tu, dia dah automatically like kita punya ataupun follow. Like dan follow tau, dua-dua. Like dan follow kita punya Facebook page tadi. Kalau you nak buat personal branding, belajar-belajarlah buat video, and bukalah YouTube channel untuk diri sendiri. Tak rugi, benda tu free. Actually you just buat je, lepas tu you just share sikit-sikit video. You nak share video orang lain pun boleh, video yang kelakar-kelakar ke, video yang bagi manfaat ke, semua boleh. Once hari ni you buka YouTube channel, dia akan ambil masa dalam setahun depan lah. Sebab dia kata orang yang melihat kita, yang view kita punya video kat dalam YouTube channel tu perlukan 4,000 jam. 4,000 jam barulah YouTube akan mengenali kita. And then masa tu kita punya follower, kita invite lah orang, kita suruh orang ni subscribe kita punya channel. Kalau dah sampai 1,000 orang yang follow kita punya channel, masa tu lah Facebook akan hubungi kita untuk letak iklan dekat kita punya Facebook. Masa tu kita boleh jana income. So that's why dia kata sebelum apa-apa, mula-mula lagi dia dah cakap please start now. Please start now. Sebab benda tu you akan gunakan later on. Macam YouTube channel tu bukan overnight punya kerja. Maksudnya dia kena 4,000 jam tu, maksudnya lama tu. Dia kata boleh makan masa setahun atau setahun setengah. Mungkin kalau you, macam kita tanam pokok lah, tanam pokok durian kan. Hari ni tanamlah dulu, siap-siap.
Kerana kalau kita ada kemahiran, benda ni semua kita boleh belajar. Sementara PKP ni duduk kat rumah diam-diam, pergilah belajar, pergi tengok tutorial dekat kat YouTube tu untuk buat personal website. Sebab personal website is sangat powerful. Kenapa dia kata very powerful? Sebab macam tadi saya kata, buat TikTok boleh link kepada FB dengan IG. Kalau buat personal website, you boleh link kepada semua social media yang ada tau. Maksudnya you boleh link kepada IG, Facebook, LinkedIn, Twitter, Tumblr, TikTok semua. So you dah jimat masa. You share je and then you just share semua. Senang. And then pastikan kita buat daily post. Macam dia cakap tadi, satu hari make sure 5 post. 5 post, pastikan ada satu video ataupun live. Tak dapat tidak, buatlah seminit 2 punya video. Gunakan orang lain punya Facebook untuk post. Sebab ini sebenarnya jadi big hard. Bila kita dah join the satu-satu group macam saya kan, contoh make sure you orang ada connection, ada posting, nampak aktiviti kita kat situ. FB ni hari-hari kita guna dia, hari-hari dia ingat kita. Ingat benda ni, hari-hari kita guna dia, hari-hari dia ingat kita. Sebab bila kita ada posting yang banyak setiap hari, dia akan jadikan kita punya post ataupun kita punya identiti tu satu trend dekat atas. Makin lama kita makin naik, makin lama kita makin naik. Okay, salah satu cara untuk kita naikkan rating kita ialah kita attach kepada macam artis ataupun apa kita panggil lah, influencer. Tapi sampai bila you nak jadikan influencer tu you punya tempat naikkan rating? Why not you sendiri jadi influencer? Satu hari nanti you sendiri akan jadi influencer. Untuk buat copywriting rasanya semua orang dah tahu. Copywriting tu ada terbagi kepada 3. You mesti ada satu headline, you mesti ada isi kandungan. Isi kandungan tu make sure ada problem and solution lah. Lepas tu you kena ada call to action. Macam ada satu idea lah untuk buat copywriting. Tajuk dia ada seorang cikgu budak online tu, dia cakap alat untuk mengelakkan suami curang. Macam suspend tak? Buat satu headline, saya menjual alat untuk mengelakkan suami curang. Suspend tak? Alat untuk mengelakkan suami curang? Come on, Aiza, apa yang you jual ni? Alat untuk mengelakkan suami curang? Hai, come on lah. Kalau you tak reti jaga muka you tak gunakan pencuci muka yang bagus, you tak gunakan serum, you rasa kalau muka you menggerutu ke, you rasa orang bukan suami je yang curang, I rasa orang lain pun akan lari ikut. Betul tak? Itulah cara dia untuk attract. Bila dia menulis headline tu, tajuk tu. Sekarang ilmu ni you dah ada. So you dah belajar, you dah dapat. Tolong praktis. Praktis dan tolong beritahu kepada mereka yang tak pernah tahu. Sebab dalam musim PKP ni bukan kita seorang je yang ada masalah. Bukan semua orang senang. Lebih ramai lagi orang yang susah kat luar sana. So you ajak dia orang mana yang ada fasiliti, contoh dia orang pakai IG, pakai Facebook. So macam kita rekrut juga, selain daripada kita ajak dia orang buat bisnes, sama macam kita buat, lepas tu kita ajar dia orang, bagi dia orang idea macam mana nak grow dia punya income. At least jangan harapkan income daripada dia punya pekerjaan. Contoh macam dia jual barang kat luar ke kan. Disebabkan MCO ni, gunalah online, gunakan sistem online. So mereka yang tak tahu ni sebenarnya ada di kalangan diorang ni perlu, and diorang perlukan sangat ilmu tu. Kalau orang tak minta, kita kena jadi big heart. Tak apalah awak tak minta, tapi saya ni rasa berbesar hati untuk share kepada awak. Awak nak terima ke tak ke, itu terpulang pada awak. Saya dah menyampaikan ilmu yang saya ada. Sebab ini yang benda yang saya amal jariah yang akan saya bawa masa saya mati nanti.
Anggap macam tu. Make sure kalau tak dapat bercerita dengan orang lain, cerita dengan adik, cerita dengan anak ke, yang walaupun pada dia tak perlulah kot dia nak buat bisnes, contoh kan. Tapi bagi je dia ilmu tu. Tak silap kalau dia tak buat, dia bercerita kepada orang lain, maka pahala kita tadi tu lebih lagi berpanjangan. Hashtagging, kalau ada orang buat kelas online untuk hashtagging tu, biasanya dia letak satu topik, satu hari punya training, kena bayar. Tak payahlah bayar sampai 700 dia kata you nak belajar tentang hashtagging semata-mata. It's actually tak perlu pun. Dia sebenarnya hashtagging ni ialah Google search word. Apa gunanya hashtagging ni? Hashtagging ni ialah untuk orang mengenali kita. For example dia kata orang lain yang bukan kita punya friend, dia ni sukakan, contohlah Dato' Ali Shukri, contohlah. Dia sukakan Ali Shukri. Dia suka sangat tengok Dato' Ali Shukri punya post apa semua kan. Sekali kita post sesuatu benda and then kita letak dia orang punya hashtagging. Hashtag kelajak laris. Tiba je kan. Sebenarnya boleh je. Dia tak menjadi satu larangan. Tapi you orang kena perhatikan kalau dekat hashtag dia, selepas hashtag ada nombor, ada katalah macam ni Imam Ibu kan. Hashtag laki pandang orang lain, lepas tu ada perkataan R dekat belakang. Itu maknanya registered. Macam Adi Juma kan, Adi Juma, tudung Adi Juma, dia ada letak hashtag hashtag bawal viral, ada perkataan R. Itu maksudnya registered. So you tak boleh guna yang tu tak boleh pakai. Kalau you gunakan takut nanti kena saman pula. So guna benda lain. Banyak lagi hashtag yang lain yang boleh gunakan. Lepas tu yang mana kalau ada orang hashtag, benda tu jadi viral kan. So you gunakan benda tu. Dalam satu hari jangan lebih daripada 30 hashtag untuk setiap post. Tapi actually katakan you post satu post tu hari ni, dalam minggu depan post yang sama you tukar hashtag. You tukar hashtag lain. Boleh. Dia akan pergi up balik dekat trending tu, dekat Google search punya word. Actually walaupun dia kata limit kepada 30 hashtagging setiap hari, tapi actually post yang sama kita boleh pergi balik, kita edit hashtag tu, tukar kepada hashtag yang lain, kita boleh post balik, dia akan naik balik. Macam duduk rumah, PKP, MCO, hashtag MCO tu semua. Kadang-kadang kalau kita setiap post kita buat, dia jadi macam boring kan. So kita kadang-kadang yang dulu-dulu punya post, katalah dulu masa tu MCO tak ada lagi, sekarang dah ada MCO. So kita pergi post yang lama tu, kita edit, kita letak perkataan hashtag MCO. Boleh juga. Nanti kalau siapa nak tips yang macam mana nak naikkan follower dalam Facebook kita, personal Facebook tu, bolehlah PM saya. Nanti saya tunjukkan cara macam mana. Sementara masih fresh, boleh ingat lagi ni. Sebab nak kena praktis kan, baru ingat.